أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca hari ini surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Pagi ini selawat Anwarna. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya kasihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Alhamdulillah, lafaz tertinggi kita rafakkan, kita tujukan khas kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pencipta seluruh makhluk, pencipta langit dan bumi serta seluruh alam buana. Adalah miliknya kerajaan yang amat besar, miliknya segala keagungan, miliknya segala kepujian. Terima kasih ya Allah kerana menghidupkan kami, satu makhluk kecil di sudut ruang dunia ini, untuk terus kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadamu. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah, kita bawa segala benda yang Allah bagi pinjam dekat kita ni ke jalan kebaikan, ke arah kebajikan. Itu tanda hamba yang bersyukur. Dia nak buat di tangan, jari yang Allah bagi pinjam ni, nak buat benda yang baik. Mata yang Allah bagi pinjam, telinga yang Allah Ta'ala bagi pinjam, nak mendengar dan nak melihat benda-benda yang baik. Itu tanda orang yang berterima kasih ataupun tanda hamba yang bersyukur. Dia jaga barangan pinjam. Dah orang bagi pinjam, kena jaga elok-elok. Jangan buat tak tahuan. Sebab apa? Sampai masa tuan dia akan ambil balik. Bila tuan dia ambil balik, tengok-tengok. Aku bagi dekat hang elok-elok. Tak ada apa lagi pencemaran. Bila pulang kepada aku penuh dengan noda dan dosa. Kita tak mahu ya Allah. Maka sebab itu beristighfarlah agar gugur segala dosa yang dilakukan, yang pernah kita lakukan ataupun yang sedang kita lakukan. Sebab kita kan nak kembali pada Allah, nak pulang kepada pemiliknya. Maka pemiliknya akan melihat dan mempersoalkan kepada kita. Apa yang ku beri, apa yang ku pinjamkan, ke mana arah kamu gunakan, ke mana arah kamu belanjakan. Itu di antara hisab pertama yang Allah Ta'ala nak tanya dekat kita.
Hang buat apa yang aku bagi ni? Mata hang buat apa? Telinga buat apa? Mulut buat apa? Takkanlah kita nak jawab pada Allah nah. Mulut aku mengata dekat orang, ya Allah. Malu dan takut. Takut disiksa oleh Allah Ta'ala. Malu didengar oleh khalayak ramai. Terutama sekali bila kita kawan dengan kawan yang baik dengan kita tu. Belakang ni kita kata dekat dia. Ha? So di mahsyar nanti kita kena ulang balik apa yang kita buat tu. Dia kata, dia punya baiklah dengan aku. Tak sangka. Timbul perkataan tak sangka. Malu ya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kita bawa barang-barang pinjaman Allah ni ke arah kebajikan. Ke mana? Ke majlis ilmu. Kita mendengar majlis ilmu. Kita melihat kitab-kitab Allah. Kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Kita melihat hadis. Kita melihat kalam-kalam yang baik. Yang telah ditulis oleh ulama-ulama. Dan telah dibawa datang cerita daripada wali-wali Allah. InsyaAllah. Kita sambung hari ini hadis yang ke-352 daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab saya muka surat 118. Kitab ni banyak edisi, banyak edisi dikeluarkan. Jadi tengoklah 352 hadis yang ke-352. Hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Betul kan? Hadis tu kan? Hadis diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan tidak pernah ada permintaan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda jawab tidak. Tak pernah pun satu permohonan yang ditujukan ataupun yang diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan jawab tidak. Siapa yang punya riwayat hadis ni? Iaitu Jabir bin Abdullah. Setiap kali berjumpa dengan nama perawi yang baru, saya akan cerita sikit. Ataupun mungkin saya pernah cerita dah tentang Jabir bin Abdullah ni. Jabir bin Abdullah ni sahabat Ansar. Bila sebut nama sahabat Ansar, kita terbayang. Dia penduduk tetap Madinah. Kalau sebut sahabat Muhajirin, dia penduduk tetap Mekah. Itu kena faham. Bila sahabat Ansar ni, Jabir bin Abdullah ni, dia sahabat Ansar. Dia di antara 7 sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang mana beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1,540 hadis yang telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dalam 1,540 hadis, Imam Bukhari telah pun mengambil sebanyak 200 hadis untuk dimuatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dikatakan bahawasanya hadis-hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah semuanya berharga. Sahih belaka. Dan Jabir bin Abdullah ni siapa? Dia anak kepada Abdullah bin Amru. Seorang lelaki Ansar yang mempunyai anak ramai. Jadi bermakna Jabir ni dia ada 10 orang adik-beradik. 9 perempuan, dia seorang je lelaki. Jadi hak yang perempuan tu semua kakak-kakak dia. Dia adalah anak yang bongsu. Di dalam perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni bila mana orang Madinah ni nak jemput Rasulullah, suruh mai juga ke Madinah sebab orang Mekah ni dah pulau Rasulullah dah. Dah ancam bunuh dan sebagainya. Sisa orang Islam di Mekah. Jadi orang Madinah ni nak ambil satu tindakan. Nak buat bai'ah. Perjanjian setia dengan Rasulullah. Mai sini. Pindah mai duduk di Madinah. Kami akan sediakan rumah. Perlindungan. Makan minum dan sebagainya. Janji mau main saja.
Kata Nana Tanjung, mamu dia, Cik Habak je cik nak pergi mana. Janji cik mau je nak. Jadi itulah pujukan demi pujukan. Yang mana satu ketika di dalam dia nak pergi buat bai'ah Aqabah dengan Rasulullah ni. Dia pergi seramai 70 orang penduduk Ansar ni pergi ke Madinah. Nak pergi ke Mekah. Daripada Madinah dia pergi ke Mekah. Menaiki kenderaan dengan pacuan yang amat laju. Laju. Tetapi Abdullah bin Amru ni bapa kepada Jabir bin Abdullah nah. Yang riwayat hadis yang kita nak baca ni. Bawa Jabir hari tu. Jabir ketika itu berusia 7 tahun. Budak lagi. Kalau kita tengok periwayat hadis yang banyak ni adalah sahabat-sahabat kecil Nabi. Pasal apa? Pertama dia pemuda. Kedua otak tengah segar. Nah, yang ketiga, mereka dapat berdampingan lama dengan Rasulullah, dengan para sahabat dan dengan tabi'in. Sebab tu, mereka di antara yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis. Dan waktu sampai di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pujukan telah pun dilakukan kepada Rasulullah. Rasulullah menerima pujukan itu setelah datangnya satu ayat memerintah agar Rasulullah berhijrah ke Madinah. Rasulullah dah boleh pindah. Rasulullah dia bukan tak mampu, dia tunggu arahan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala pun membenarkan, maka dia pun nak pergi. Jadi nak pergi, waktu Abdullah bin Amru sampai ni, dia bawa Jabir, dia bawa pergi dekat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, doa sat untuk anak ini. Suruh doa untuk Jabir. Jabir ni dibawa berhadap dengan Rasulullah. Rasulullah meletakkan tapak tangan yang mulia di atas kepala Jabir. Lalu Rasulullah berdoa agar dia menjadi orang yang faqih. Faqih ni siapa? Orang yang faham dalam beragama. Man yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kasih akan dia, nescaya dia akan bagi dia faqih dalam beragama. Orang yang bijak. Dan dia di antara sahabat-sahabat yang alim tentang ilmu tauhid, yang alim tentang ilmu tasawuf, pakar pada hadis Nabi SAW. Itulah yang dikatakan Jabir bin Abdullah. Bila patah balik mai, mereka balik dulu, orang Madinah balik dulu. Kemudian barulah Nabi berpindah sikit-sikit. Nabi suruh sikit-sikit orang pindah-pindah. Bila Rasulullah dah duduk di Madinah, bapa Jabir ni dia ada kebun kurma. Tetapi bila mana mai musim menuai, kurma yang dituai terpaksa dijual sebab keluarga dia ramai. Keluarga Jabir dia ramai. Untuk menebus barang-barang lain, bapa dia kena jual. Bila jual menyebabkan bekalan di rumah tak cukup. Dah bekalan rumah tak cukup, terpaksa berhutang. Jadi, hutang bapa dia makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Sampailah satu ketika mana datangnya seruan berperang. Perang Badar, bapa Jabir sertai. Perang Uhud, bapa dia sertai. 3 hari lagi sebelum perang Uhud, satu malam, bapa dia panggil kepada Jabir bin Abdullah. Ya Jabir, dia kata, semalam aku bermimpi, dia kata. Yang aku ni mati dalam perang Uhud. Dan di kalangan para sahabat, akulah orang pertama yang akan mati dalam perang Uhud. Lepas tu, Jabir bin Abdullah buat tak tahu saja. Tak mungkinlah mimpi saja kan. Kemudian malam kedua mimpi yang sama, malam ketiga mimpi yang sama. Dia beritahu kepada isteri dia, dia kata dia mimpi, dia kata. Dia mimpi dia mati dibunuh dalam peperangan Uhud. Jadi isteri dia kata, pilah seandainya kematian itu adalah syahid, maka jemputlah kami. Kan orang yang mati syahid ni, dia boleh ajak 10 orang masuk ke surga bersama dia. Dia kira anak dia ada 9, campur. Dia boleh jadi 10, dia isteri jadi 11. Kan Allah Ta'ala janjikan 10 dia boleh bawa ke sana. Tengok sampai macam tu. Kalau kita kata, tak usah pergi dah. Baru bagi tanda terantuk di benda pun tak bagi pergi dah. Tangan tercucuk jarum pun tak bagi pergi dah. Ada alamat buruk. Tapi yang ni dia mimpi tu kan alamat dia nak mati.
Dia kata, pilah dia kata. Pilah, mungkin itu dia kami boleh tumpang syafaat untuk ke syurga. Ha? Merelakan pemergian suami. Memang benar, mimpinya itu adalah benar. Ha? Mimpi seorang bakal syahid fisabilillah adalah benar. Dan Rasulullah pun bila mana mendapat khabar syahid yang pertama gugur dalam peperangan Uhud adalah Abdullah bin Amru. Terbayang pada Rasulullah, anak-anak dia ramai, no? Perempuan 9, lelaki 1. Okay, ketika ni, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni dia tak dibenarkan berperang Badar pun dia tak dibenarkan. Masa Badar dia baru umur 11 tahun. Bila Uhud dia baru 14 tahun, ada kata 12 tahun. Jadi dia baru nak membesar. Jadi dia pun tak bagi dia pergi. Ha? Baliklah mai ke rumah bila Rasulullah dah selesai perang Uhud. Balik mai. Maka Rasulullah pun bagi tahu lah. Nah, siapa-siapa yang syahid. Bila sampai ke pendengaran ibu kepada Jabir bin Abdullah ni. Ibu dia terkejut dengan bapa tu mati. Sakit-sakit mati si ibu. Okey, kita bayangkan. Nah, nama mak dia Uqbah, nama mak dia. Nah, kalaulah kata mak pun mati, ayah pun mati, anak dia ramai. Macam mana nak buat ni? Ayah dia tinggal hutang banyak sangat. Jadi, hutang ni tertanggung kepada si lelaki. Yang Jabir ketika ni kita katalah umur dia 15 tahun. Mudah sangat kan? No? Kalau anak-anak kita pun baru duduk bersekolah 15 tahun tu. Kemudian, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia beritahu, ya Rasulullah, dia kata, ayah aku dah tak ada, mak dah tak ada. Dia kata, aku ada kakak-kakak 9 orang. Ramai sangat dia kata. Hutang kami banyak. Kami ada kebun kurma. Kami dah tuai dah kurma. Lah pun ayah aku simpan, dia kata. Kalaulah kami jual satu gudang tu pun, tak boleh lagi melansaikan hutang. Jual satu kebun pun, tak boleh melansaikan lagi hutang banyak. Rupanya hutang si ayah. Dia ni duk kira nak bayar hutang lah. Tapi tiada berkemampuan. Lepas tu Rasulullah kata, jom kita perkurangkan hutang-hutang yang kecil-kecil. Yang kita kata hutang berceretek ni, jom. Nak buat apa tu? Patah balik, pergi ke rumah Jabir. Buka lah gudang tempat simpan kurma. Kata Jabir, yang ni simpanan ni untuk ahli keluarga aku yang ramai tu. Inilah kami makan. Jadi Rasulullah kata, panggil lah siapa-siapa yang duk kuti hutang. Yang duk tagih mai juga tu, panggil dia mai. Mai kita bayar hutang. Jabir pun tak kira banyak lah. Duduk fikir kat ayah dia, mak dia macam mana. Dengan hutang tak berbayar. Susah hati sangat. Jadi dia pun tak apalah. Tawakal lah pada Allah. Apa yang kita boleh makan, kita makan lah. Baiklah pemiutan-pemiutan yang ramai tu. Saya tak tahu nak cerita apa di antara sebab dia berhutang banyak. Tentu ada sebab dia, anak. Jadi, Rasulullah ni kata kepada Jabir, kamu duduk di tengah, orang tumai bagi. Timbang kurma dengan harga berapa-berapa, bayar dengan kurma. Tak ada duit nak bayar. Bayar dengan kurma. Orang tu pilih jual, dapat duit tu, kira lansai lah hutang. Habis dah semua pemiutang tu, Jabir ni susah hati. Saat lagi aku nak bagi kakak-kakak aku ni makan apalah. Makan apalah. Lepas tu Rasulullah kata dah selesai wahai Jabir. Selesai kata Jabir. Yang aku tahu dah selesai. Maka Rasulullah minta izin balik. Dia ni duduk termenung di depan tempat penyimpan kurma ni. Aku nak bagi apalah kakak-kakak aku makan. Tertanggung atas dia sebab dia anak lelaki-lelaki no. Lepas tu dia pergi lah buka pintu gudang tempat simpan kurma tu. Nak cari saki baki yang ada. Subhanallah, apa yang dia dapati penuh dengan kurma. Tak terusik sikit pun. Apalah yang Rasulullah bayar tadi tu, no? Rasulullah ni hebat dia, nah. Mukjizat dia. Walhal Jabir sendiri rasa memang dia angkat kurma duk bagi dekat
Pemiutang tu tadi. Kan? Tapi bila dia pergi tengok di dalam gedung, penuh. Macam mana yang ayah dah tinggal, macam tu lah. Betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dermawannya. Satu yang ditinggalkan kepada Jabir, dia kata kepada Jabir, beramallah dengan ayat ni, dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa minta dilepaskan daripada hutang, minta dilepaskan daripada kemurungan, minta dilepaskan daripada kesedihan, minta dilepaskan daripada pengecut, minta dilepaskan daripada bakhil. Doa itu dia ada 8 permohonan kebaikan. Beramallah dengan doa ini sekurang-kurangnya, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Sekurang-kurangnya. Tapi kita yang banyak hutang ni, baca lebih pun tak apa. Itu kalau Jabir bin Abdullah. Itu di antara kisah perawi hadis Jabir bin Abdullah ni. Kemudian sedikit lagi kisah dia. Dia di antara sahabat yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 100 tahun. Umur dia sampai 100 tahun. Ketika mana dia dah tua, terlalu banyak menangis, merindui Rasulullah. Banyak sahabat rindu pada Rasulullah, menangis sampai buta mata. Rasulullah ni punya baik. Sahabat menangis sampai buta mata. Masya Allah. Macam mana dia punya baik, no? Allah, Allah. Pengennya nak duduk dengan dia, kan? Dan semasa mata dia buta, dia kata, aku teringin nak jumpa seorang. Waktu tu dia dekat nak mati dah. Umur dia 96. Aku teringin nak jumpa seseorang. Aku nak jumpa dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Ali. Ali bin Husain. Husain bin Ali balik. Siapa dia ni? Cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Muhammad bin Ali adalah gubernur di negeri Madain. Dia buta ni. Dia buta. Satu hari, seorang lelaki lalu di depan dia. Dia berasa. Dia berasa. Mata buta. Siapa kamu? Sambil dia teraba-raba, dia suar tangan dia. Kawan tu pun main suar muka dekat dia. Dia raba bentuk hidung, bentuk pipi, pegang tangan. Kamukah Muhammad bin Ali? Ali bin Husain? Husain bin Ali? Ya. Cicit Rasulullah. Macam mana boleh tahu? Asal hidung tu mancung, kan? Rasulullah punya hidung mancung. Kan? Kita bersebut dalam Syama'il Muhammadiyah, no? Bagaikan pedang jago. Tapak tangan baginda kemas. Lembut, bagaikan bayi. Dia pegang pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dia tahu. Dia kan pernah hidup dengan Rasulullah daripada kecil. Jadi, dia tahu setiap raut, setiap bentuk. Walaupun mata buta, hanya dengan merasa dengan tangan, dia tahu itu adalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit kisah Jabir bin Abdullah, antara sahabat yang terhebat. Okey, apa kata Jabir ni? Kata Jabir, aku tak pernah sekalipun diminta sesuatu. Dia kata sifat Rasulullah ni tak pernah. Sekalipun kalau orang minta kat dia, dia tak pernah kata tidak. Maksud dia tak pernah kata tak ada. Ataupun tak mau. Ataupun tak boleh. Itu sifat Rasulullah. Dia tak pernah kecuali kepada sesuatu yang bersifat maksiat. Kalau sesuatu yang mendorong ke arah kejahatan, yang berbentuk zalim, mungkar, Nabi akan jawab tidak. Tapi kalau orang minta kat dia apa
apa pun tak pernah dia kata tidak. Sekalipun benda tu tak ada dekat dia, dia akan kata, InsyaAllah akan aku adakan. Dia janji. InsyaAllah akan aku adakan. Dia akan cari juga. Sebab itulah bila mana pernah seorang lelaki-lelaki meminta kat dia, dia tak ada apa ni. Dia kata pergi rumah Fatimah. Bila sampai rumah Fatimah, Fatimah kata aku pun tak ada apa. Adalah selendang yang aku pakai ketika berkahwin. Ambillah selendang ni pergi jual. Ya Allah. Sampai tahap tu ni, dermawan anak beranak ni. Tidak pernah dia katakan tidak. Dalam satu peristiwa peperangan, perang ni saya tak dimaklumkan berkenaan dengan perang apa. Tapi perang ini memang diketuai oleh baginda SAW. Kemenangan berpihak kepada orang Muslim macam biasalah. Maka orang-orang yang musyrikin Quraisy akan menjadi tawan. Menjadi tawanan perang. Di dalam tawanan perang itu salah seorangnya ialah puteri Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni dia seorang pembesar musyrikin Quraisy Mekah. Tetapi dia tak pernah berperang dengan Rasulullah. Adi bin Hatim ni. Dia paling baik dengan Rasulullah. Dia walaupun dia tak Islam. Tapi dia sentiasa di antara orang yang selalu bagi makan dekat orang Islam. Orang Islam yang dipulaukan dia akan jual. Orang tak maju dia jual. Orang tak mau bagi dia bagi. Orang tak bagi perlindungan dia bagi. Tapi satu je. Adi bin Hatim ni dia tak Islam. Dia antara sahabat karib dengan Abu Talib. Abu Talib selalu pesan kepada Adi bin Hatim ni. Kalau aku dah tak ada, tolong tengok-tengokkan Muhammad dia baik. Cuma Adi bin Hatim, dia tak Islam. Allah. Kesilapan paling besar. Tak Islam. Kalau dia Islam lah, Masya Allah. Okey, kemudian dalam peperangan ni, Adi ni cerita perang ni, Adi bin Hatim dah pun meninggal. Meninggal dalam keadaan kufur lah, musyrik. Dalam peperangan yang dimenangi oleh Rasulullah ni, menyebabkan ditawan. Apa juga milik orang kafir Quraisy semuanya menjadi ghanimah kepada orang Islam. Itu harta rampasan. Termasuklah perempuan-perempuan yang menjadi jururawat. Tentera-tentera kafir Quraisy. Di dalam banyak-banyak perempuan yang jadi jururawat tu ada seorang perempuan yang bernama baik. Ada kata nama dia Safanah. Ada yang mengatakan nama dia Safanah. Ada yang mengatakan nama dia Safinah. Okey, baik. Saya kuat mengatakan Safanah. Safanah. Nama perempuan ni. Dia ni siapa? Dia adalah puteri kepada Adi bin Hatim. Okey, bila dia pun dah kena tawan. Suami dia pun kena tawan juga. Lari. Kemudian orang tentera-tentera muslimin ni, tentera-tentera Rasulullah hambat. Yang mana tawanan-tawanan yang lari semua kumpul lah. Nak dijadikan hamba abdi. Perempuan pun akan jadi hamba abdi. Lelaki pun jadi hamba abdi. Lepas tu kata Safanah ni. Yang kata anak Adi bin Hatim ni. Musyrik lah dia pun ni . Dia kata tak. Dia nak jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ada di medan perang masa tu lagi. Masih tak balik lagi lah. Baru duk kutip harta ghanimah. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah. Dia tanya, wahai Muhammad, kenal tak aku? Rasulullah tak kenal. Tak kenal siapa dia. Lepas tu dia kata, aku nak bagi tahu dekat wahai Muhammad. Dia kata, bapa aku ni seorang dermawan. Selalu bantu orang-orang Islam. Han tak ingatkah semasa hampa dipulaukan, semasa hampa dizalimi, disiksa, yang hampir kebeluran, bapa aku di antara orang yang paling banyak menyumbang makanan. Kata Rasulullah, seingat aku lelaki itu bernama Adi bin Hatim. Maka kata Safanah itu tadi, itulah bapa aku. Dia kata yang tu bapa aku. Tapi dia telah pun meninggal. Sayangnya kata Rasulullah, kalau dia Islam, saya aku doakan untuk dia. Tapi malangnya dia musyrik. Aku tak boleh berdoa untuk orang musyrik. Kalau dia Islam, aku berdoa untuk dia. Sayang, dia kata. Kemudian,
Dia kata, aku ada permintaan kepadamu, wahai Rasulullah. Dia kata, apa Rasulullah? Apa dia? Aku minta padamu. Dengan sifat dermawannya bapa aku. Bebaskanlah aku. Bebaskanlah aku. Jangan ditawan aku. Aku ada suami, dia kata. Juga menjadi hamba tawanan. Kemudian aku ada anak di rumah. Lepas tu dia kata, ni perempuan-perempuan yang datang ni sebagai jururawat. Mereka juga akan menjadi hamba tawanan. Apabila kami menjadi hamba, maka cucu cicit kami, keturunan kami, kesemuanya akan menjadi hamba abdi. Sedangkan kami daripada orang merdeka. Rasulullah kata apa? Ya, aku bebaskan kamu. Wahai Safanah, aku merdekakan kamu. Aku lepas. Bagaimana dengan suamiku? Aku lepaskan juga suamimu. Bagaimana dengan kawan-kawan aku yang ada ni? Mohon lepaskan. Rasulullah lepas. Bagaimana dengan kawan-kawan suami aku? Maknanya dia minta dibebaskan keseluruhan orang-orang yang ditawan tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya dermawan, yang punya tak pernah kata tidak ni. Saksikanlah aku melepaskan sekalian musyrik yang telah pun ditawan pada hari ini. Kerana sifat dermawan Adi bin Hatim. Bukan orang Islam tu. Tapi Rasulullah begitu yang kata dia tak pernah katakan tidak. Dengan sebabnya sifat dermawan baginda sallallahu alaihi wasallam mengagumi dermawan Adi bin Hatim itu, maka Allah Taala bukakan pintu-pintu hati mereka ke semuanya hamba-hamba yang ditawan itu memeluk agama Islam, mengiktirafkan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruhnya, masuk Islam ke semuanya. Masuk Islam. Lepas tu Rasulullah berlepaslah. Baliklah kamu ke Mekah. Duduklah dengan aman damai. Jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah. Ni yang dikatakan Rasulullah punya dermawan. Itulah kata dia ni kalau dia tak ada pun dia akan cari bagi ada. Kalau dia tak mampu, dia akan usaha juga sampai dia mampu. Untuk mengatakan tidak adalah bukan istilah bahasa dia untuk mengatakan tak ada. Tak boleh. Masya Allah. Padahal dia bukan kaya no. Orang susah kot. Kita ni dalam duk ada pun. Mulut duk kata tak ada situlah. Tak tahulah tak ada. Padahal orang tahu dia ada. Punya kedeku lah tak ada ni selalu. Habis bila nak ada? Kan? Tengoklah. Di antara kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang mana baginda kalau kata dia tak ada apa, sungguh-sungguh hari itu dia makan apa pun tak ada. Anak isteri dia pun tak ada apa nak makan. Dia hanya mendoakan. Aku doakan untuk kamu hari ini. Kamu akan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kalau orang tu meminta makan, dia tak ada makan, dia nanti doa untuk kau tu. Jangan rasa lapar, jangan rasa dahaga. Tu di antara surah Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar tu. Bila dahaga, Rasulullah akan sapu di leher ni. Untuk menghilangkan dahaga. Kalau dahaga di padang pasir ni, dahaga bukan kepalang tu. Dia kan panas kering kontang. Kita baru puasa sehari pun dahaga tak kira-kira dah. Itulah yang katakan betapa hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dermawannya bagaikan air yang deras. Lajunya seperti angin. Orang lain tak ada nak bagi dia dulu-dulu. Cepat Allah. Tak tahulah bila baca tentang sifat Rasulullah ni. Tak tahulah nak kata. Hati mudah tersentuh. Rasa macam nak menangis je. Okey. Satu lagi hadis. Haddatsana Abdullah bin Amran Abul Qasim Al-Quraishi Al-Maki. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجواد الناس بالخير وكان أجواد ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membuat kebaikan. Tetapi puncak kemurahan hati baginda terjadi pada bulan Ramadan hingga bulan itu berakhir. Pada bulan itu Jibril datang kepada baginda sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mendengarkan Al-Quran kepadanya. Dan ketika Jibril menemui baginda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kebaikan lebih banyak dari angin yang berhembus kencang. Ini kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa dia Abdullah bin Abbas ni? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, adik kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Ibnu Abbas ni, dia kata Rasulullah ni orang yang paling banyak buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Tapi Rasulullah ni orang yang paling terkedepan dalam buat kebaikan. Kita tengok dalam memberi, dia nanti dulu-dulu. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan, ada orang main minta, ada kita baru duduk tunggu. Tak apa, hang bagi seorang sudahlah. Tak apa, tu dia bagi. Saya kawan dengan dia. Pakai sekali seorang tu. Nanti buat macam tu Tapi Rasulullah ni dia akan dulu-dulu sekali. Dia paling banyak. Bukan kerana baginda kaya tak sebab kan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Apa kata Allah? Orang-orang yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa diikuti dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakitkan hati orang tu, maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surah ini adalah dalam surah Al-Baqarah. Bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka itu, mereka tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar, langsung tidak ada rasa duka cita. Rasulullah ni tak mau ada rasa takut, rasa gentar, rasa duka cita. Rasa di mana ni? Rasa di akhirat. Rasa di akhirat nanti tak mau kan langsung ada rasa duka cita. Susah hati. Kita susah Kita kalau dengar nak mati rasa susah. Sekarang hidup-hidup lagi. Tapi kalau dengar nak mati terus rasa susah. Kan? Tak mati lagi kita dah rasa susah. Kenapa? Kerana diri yang tak sempurna. Tak tahu apa yang nak bawa. Bekalan yang tak mencukupi. Sebab tu kita dok rasa susah Jadi Rasulullah kata untuk menghilangkan rasa susah, rasa bimbang, maka hendaklah kamu membelanjakan hartamu. Sebab itulah baginda di antara orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Orang yang paling cepat melakukan kebaikan. Yang paling kemuncak sekali, yang paling banyak sekali Nabi akan lakukan kebaikan iaitu pada bulan Ramadan. Bermula dari bulan Ramadan awalnya hingga berakhir Ramadan. Setiap hari baginda akan infak dalam bulan Ramadan. Paling tidak pun dia akan bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Dengar Jibril baca Quran, kemudian dia baca. Jibril baca, dia baca. Dia baca, sahabat baca, dia dengar. Dia baca, sahabat dengar. Kan bulan Ramadan tu bulan Al-Quran dan bulan sedekah bagi Nabi SAW dan juga para sahabat. Kalau kita tengok sahabat-sahabat ni sampai bergaduh. Pasal apa? Berebut nak lawan sedekah. Lawan-lawan berebut. Dia berterima pemberian. Lepas tu Nabi bagi kat Rasulullah haram menerima sedekah. Dia punya rajin bersedekah, dia haramkan diri dia menerima sedekah. Maka sahabat akan berlumba-lumba memberi hadiah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bibi tengok, dia dah sampai. Dia dulu-dulu. Itulah Rasulullah.
yang dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam itu dia punya cepat seperti angin. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata dia punya cepat, punya banyak kebaikan dia lakukan. Dia kata minarrihil musalah, seperti angin kencang yang bertiup, punya laju. Angin kencang bertiup, kita tahulah. Tak ada nak tengok pun. Nah, dia sampai dah dalam dalam kita baru duk kira ni. Nak bagi banyak-banyak, dia dah sampai dah cepatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat dermawannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah dulu hari ini. Saya nak raikan soalan daripada seorang sahabat. Sekali kita ada bacaan Yasin pula kan. Jadi saya raikan soalan daripada seorang sahabat berkenaan dengan makanan kucing. Okey. Berkenaan dengan makanan kucing. Okey. Makanan kucing ni ada halal, ada haram. Bila dikatakan haram ni, maknanya dia ada campuran dalam tu daging yang tak halal lah, daging babi. Daging babi. Jadi, bolehkah kita bagi kucing kita makan makanan yang ada daging babi? Baik, hukumnya ijma' ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Sebab kucing binatang, bukan manusia. Allah Ta'ala mengharamkan daging babi dan segala yang halal, yang haram ni semua hanya untuk manusia saja. Untuk binatang, mereka itu disifatkan sebagai ghairil aqil. Tak ada akal, maka makanlah apa-apa pun. Kalau tidak, tikus tak tangkap kucing tak tangkap tikus lah makan. Kita manusia boleh makan tikus tak? Tak boleh. Haram. Kucing boleh tak? Boleh. Makanlah. Dia nak tangkap lipas kan makan. Tikus kan makan. Babi kan makan. Anjing kan makan. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Kerana dia tidak disyariatkan segala jenis hukum fiqh, hukum tauhid, hukum tasawuf, hukum apa pun tak disyariatkan kepada kucing dan juga yang sama waktu dengannya binatang-binatang lain. Mereka nak buat apa pun dia buat. Mereka nak membunuh sama sendiri pun mereka bunuhlah sama-sama mereka. Sebab tu, mereka tak payah kahwin. Tengok-tengok ramai beranak pinak dah. Satu bapa sampai berpuluh-puluh mak. Satu mak berpuluh-puluh bapa. Sebab mereka tidak ada syariat. Jadi, boleh tak kalau kucing tu nak makan, kan kita beli dalam tin atau mungkin kena benda hak keras-keras tu, dia ada campuran dengan benda yang tidak halal. Daging babi lah. Kata-kata. Jadi, boleh tak kucing makan? Boleh. Apa jadi pada kucing tu? Tak najis. Tak najis. Dia mainlah tidur dengan kita ke. Ada kucing kalau kita tidur dia suka pergi menyendeh. Dia main duk jilat pipi kita. Tak ada apa. Tak ada najis. Pada kucing tak ada najis. Kecuali ayak liuk dia lah. Kalau dia jilat kita, kita pergi basuh lah. Okey. Kemudian, berkenaan dengan makanan kucing yang halal. Dalam TV pun saya ingat ada jual. Makanan kucing yang halal. Pasal apa dia jual makanan kucing halal? Bermakna tak boleh pergi makan yang haram. Ni kata taktik peniaga, no? Taktik peniaga ni macam tu lah. Pasal apa? Dia nak bagi pelaku produk dia. Dia hebat. Dia jual makanan ni makanan halal. Jadi, kena beli yang halal sajakah? Tetapi, ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapinya tahu ni. Kalau kita tahu dah produk tu, memang ada daging babi. Kita bawa keluar duit kita pergi beli makanan yang memang ada daging babi saja nak bagi kucing kita makan. Kucing tu dia boleh makan. Dia tak ada halal haram pada dia. Tapi kita yang berjual beli dengan duit ringgit kita membeli benda yang haram. Yang tu tak boleh. Jadi macam situ pula. Kita guna duit kita, kita pergi membeli benda yang haram. Kita pergi beli daging babi tu dengan duit yang kita usaha dengan duit kita, tu tak boleh. Tapi kalau orang main bagi, no lah, kucing dia tak boleh makan benda ni. Tak lalu makan benda ni. Kita boleh ambil. Bagi makan.
Okey, faham tak? Ha. Dan lagi, apabila kita bagi makan, kalaulah dia terkena kita datang pada tubuh kita, basuhlah kita, kena sertulah. Nah, dengan air tanah dan air biasa 7 kali macam yang kita belajar tu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan pada sahabat yang bertanya, dapatlah jawapannya. Nah, InsyaAllah ta'ala. Tak tahu, kita tanya. Nah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Minta warahmatullahi. maaf, ada soalan dekat mesej. Dia kata simpanan emas, jual beli emas dalam talian tu bolehkah tanpa kita pegang betul emas tu kan? Contohnya beli macam mungkin ada kan sekarang ni ada yang jual bukan jual Emas. channel lah, kan ada program tu kan yang maksudnya Ya. ada jongkong emas tu ke apa Ya. beli Ya, macam ya. tu. Jadi bolehkah tanpa kita pegang Menyentuh. pun emas tu kan, Okey. tapi Ya. dalam talian. Okey, baik. Terima kasih, Nah. Boleh tak kita membeli dalam talian tanpa ada sentuhan? Boleh. Boleh, sah. Tetapi bila sampai benda tu dekat kita, kena ada lafaz akadnya. Kena ada lafaz. Kahwin pun boleh dalam talian. No? Kahwin pun boleh dalam talian. Akad. Ada yang isteri duduk di Malaysia, suami duduk di Mesir. Akad jadi. Yang penting, bila dah sama-sama persetujuan kedua belah pihak. Si pembeli setuju dengan harga sekian-sekian. Si penjual setuju dengan harga sekian-sekian. Maka bertukarlah. Sekarang ni bukan dengan mata wang, tapi menggunakan, kita panggil apa, duit dalam bank lah, bank in tu lah. Tengok angka saja. Tengok nombor saja. Sah. Kita pun lafaz. Saya beli dengan sebanyak harga. Dia jawab, saya jual. Katalah dia jahil, dia tak jawab. Dia tak jawab. Janji kita dah punya terakad. Walaupun tanpa kita pegang pada mah tu ataupun benda-benda apa yang kita beli dalam talian, maka sah hukumnya. Okey, Ji. Alhamdulillah, mudah Ustazah. Mudah Alhamdulillah, mudah sangat. Islam tu pun mudah, sungguh-sungguh. Terima kasih Ji, terima kasih Ustazah. Ustazah, Ya, ini bukan sama-sama. macam beli barang emas tu Ustazah. Kita macam berbisnes. Kita macam simpanan emas. Bila emas tu naik harga, kita jual. Bila emas tu turun harga, kalau kita ada duit, kita beli. Macam tu lah maksud saya. Bukannya... Ya, boleh. Okay, Boleh Kak. Boleh Kak. Berjual beli dengan boleh Kak. Ya. Okay, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan lagi dalam Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Dia kata, salam Ustazah. Kalau kucing kita memang sesuai dengan makanan yang ada pork tu lah, yang ada alif bayar tu kan. Macam mana kita nak beli guna duit kita? Perlukah kita tukar makanan yang tak ada pork sedangkan kucing kita tak sesuai dengan makanan lain? Okey, baik. Terima kasih Okey, dia sesuai. Kalau lah kata sampai mengancam dia, kalau dia tak makan, dia mungkin sakit, memudaratkan dia. Ketika ni boleh, harus kita gunakan duit kita beli. Sebab apa? Sebab mudarat. Memudaratkan dia, maka tak dapat tidak, memang kena beli. Macam satu contoh ni, ini seorang perempuan lah, dia memang bagi tahu, dia kata kucing dia ni ada sakit. Kucing lah ni pun penyakit macam-macam, Sejak orang bela kucing pandai buat pergi klinik ni kan. Dia pun macam-macam lah penyakit batu karang. Penyakit batu karang. Jadi, doktor cadangkan dia makan sekian makanan. Dan memang makanan tu ada benda tu. Kalau tidak, penyakit dia akan berterusan. Kalau dia makan makanan biasa. Ketika ini harus. Dia boleh beli. Kerana ianya mengancam nyawa makhluk tu. Jadi harus. Tapi kalau kata boleh elak tu, kita elak lah. Kalau tak boleh elak, maka tak mengapa. Wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Satu lagi nak tanya kan. Macam kita duk pergi jogging, exercise kat taman-taman kan. Lepas tu kita tahu kat taman tu memang kita nampak lah ada anjing dan semua kan. Macam mana hukum kasut kita tu? Kita kena basuh, kita kena samak juga kan? Macam hari-hari kita pergi jalan kan. Kalau
Masalah dia kalau time kering tu tak apalah kan. Macam mana kalau time macam hujan semua kan. Ya, okey. Okey, baik. Sama-sama kasih. Oh, kalau macam ni lah, kalau kita memang tengok, kita memang hidup dengan binatang ni. Nah, dia mana ada. Kalau macam ni, hari-hari kena balik sama. Tak payah, selagi tak nampak ain najis. Ketui najis. Memang kita nampak mereka duduk berselerak, duduk main. Macam dia duduk di kaki lima luar kita ke, dia berjalan, dia main duduk tidur ke. Selagi kita tak nampak ain dia, ketui dia kat situ. Maka tak apa. Lagi satu, kasut yang kita pakai pergi jogging tu bukan kita pakai semayang. Betul tak? Yang kita nak sertu, yang kita nak samak ni, tempat ataupun benda yang kita nak guna dalam semayang. Kita kalau kata ambil kasut jogging tu, sekali nak pakai semayang. Tak boleh ni nak kena samak ni, tang situ anjing berjalan. Tak payah. Selagi kita tak pergi randuk ayat kencing anjing, tak pergi pijak tai anjing tu, maka tak payah. Cuma kita nampak dia duduk berjalan saja kat situ. Dia berjalan pun tak meninggalkan apa-apa najis di situ. Maka boleh. Walaupun kita pijak kepada rumput yang basah. Kecuali lah pijak-pijak rumput basah, tengok ada tai dia dekat situ. Yang tu lain cerita lah, no? Itu kita dah nampak air najis. Jadi tak mengapa. Nah, kalau tidak jenuh tiap-tiap kali balik ni kena duduk sama. Kena kasut tu kasut kain. Pakai parir put. No? Okey, wallahualam. Assalamualaikum Ustazah. Satu lagi soalan. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Silakan Kak Ana. Kalau macam kita bersedekah ke, berderma ke, kalau kita wawarkan tu, bagus tak Ustazah? Itu sajalah Ustazah. Okey, baik-baik Kak Ana. Bersedekah ataupun berderma. Sedekah ni kita bagi dengan rasa ikhlas hati, dengan sebab orang tu memang memerlukan. Derma ni juga kita bagi secara ikhlas hati sebab kita tengok orang pakak-pakak bagi, kita bagi. Okey. Sama ada kita tunjuk dekat orang ataupun secara sembunyi. Nah, kalau kita bagi tawar-warkan kepada orang, boleh tak? Boleh dengan syarat. Dengan syarat kita nak ajak orang bagi sama. Boleh. Yang macam dia pun tunjuk cek besar-besar tu kan. Nah, nak tarik orang. Oh, dia bagi, jom kita pakak bagi. Boleh. Tapi kalau dia nak riak, tak boleh. Apapun, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Aku dululah bagi. Saya dahulukan. Okey, yang tengok, oh dia bagi. Mari kita pakak bagi sekadar yang kita termampu. Jadi dengan sebab dia mula bagi, dia tunjuk dekat mereka kata dia bagi, memberi galakkan kepada kawan-kawan lain untuk memberi sama. Boleh. Nah, ini ada dalam Al-Quran hukum ni. Nah. Tapi kalau kata dia nak bagi sebab dia nak tunjuk, tak boleh. Wallahualam Kak. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. 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 Kita cesin lah. Kina? InsyaAllah nah. Hajat Yasin nah. Ada seorang sahabat kita nah. Kak Narimah, Cikgu Narimah. Saya panggil kat dia nah. Memohon hajat.